kebanyakannya orang lelaki apabila melihat orang wanita di luar tanpa jagaan orang-orang tua ataupun tanpa jagaan orang-orang lelaki, maka mereka akan mengacau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustaz Faris dan saya telah dijemput hari ini oleh GER TV untuk segmen The Black Screen. InsyaAllah hari ini saya nak sama-sama kongsikan tentang perspektif amanah mungkin daripada sudut pekerjaan lah. Dan apabila kita sebut tentang amanah, saya teringat pengalaman saya ditanya oleh seseorang tentang amanah ini. Dia datang kepada saya dan dia tanya, Ustaz, apakah saya dikira orang yang tidak amanah apabila saya mencuri waktu kerja untuk mengerjakan solat? Hal bagi seseorang ini adalah dia mempunyai waktu lunch time, daripada 12 to 1, dan dia tidak berjumpa dan waktu zuhur. Jadi dia mahu lakukan waktu zuhur, dia terpaksa keluar ketika dia sudah kembali di ofisnya lah. Untuk menjawab soalan ini, saya ingin sama-sama dulu kita lihat definisi amanah. Apa yang kita boleh faham tentang amanah ini. Amanah yang boleh kita faham dalam bahasa Melayu adalah apabila kita diberikan sesuatu, kita diamanahkan, dipercayakan untuk menyelesaikan sesuatu perkara itu atau menjaga amanah tersebut. Dalam erti kata lain, amanah itu membawa maksud dipercaya ataupun dipercayakan. Ingin saya bawakan dua ayat Al-Quran, dan dua ayat Al-Quran ini Allah Subhanahu Wa Taala telah rekodkan dalam Al-Quran untuk sama-sama menjelaskan kepada kita tentang kualiti amanah ataupun kepentingan amanah. Yang pertama adalah sebenarnya kisah Nabi Shu'aib dan juga Nabi Musa AS. Ketika Nabi Musa AS menolong anak-anak Nabi Shu'aib AS mengangkat barang berat untuk pulang ke rumah, dan kemudiannya anak kepada Nabi Shu'aib telah menyuarakan pendapatnya kepada bapaknya, iaitu Nabi Shu'aib, untuk menggajikan ataupun menjadikan Nabi Musa sebagai pekerja Nabi Shu'aib AS. Yang ayat Al-Qurannya dalam surah Qasas ataupun surah Al-Qasas ayat ke-26, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyyul amin. Shadaqallahul azim. Ini adalah perbualan ataupun permintaan anak Nabi Shu'aib kepada Nabi Shu'aib pada ketika itu, yang membawa maksud, wahai bapa, ambillah pemuda ini sebagai pekerja, kerana sebaik-baik orang yang diupahkan untuk bekerja adalah orang-orang yang al-qawiyul amin, yang membawa maksud yang kuat lagi amanah, lagi dipercaya. Kita dapat lihat yang pada ketika itu, zaman Nabi Shu'aib dan Nabi Musa AS, kebanyakannya orang lelaki apabila melihat orang wanita di luar tanpa jagaan orang-orang tua ataupun tanpa jagaan orang-orang lelaki, maka mereka akan mengacau. Mereka akan mengacau dan mengusik orang-orang perempuan tersebut. Tetapi tidak berlaku dalam peristiwa ini oleh Nabi Musa AS. Oleh sebab itu, anak perempuan kepada Nabi Shu'aib AS telah memberitahu perkara ini kepada Nabi Shu'aib. Ini adalah instance ataupun contoh yang pertama tentang amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala rekodkan dalam Al-Quran. Dan peristiwa kedua ataupun ayat yang kedua yang saya nak kongsikan adalah bagaimana Nabi Yusuf AS pergi ke Raja Mesir pada ketika itu dan menawarkan dirinya untuk menjadi menteri bendahara untuk negeri Mesir pada ketika itu. Dan ini direkodkan dalam surah Yusuf ayat ke-55. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ij'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim. Ini adalah perbualan ataupun perkataan Nabi Yusuf kepada menteri dan juga raja Mesir pada ketika itu. Nabi Yusuf telah mengatakan, jadikanlah aku bendahara untuk negara ini kerana aku adalah orang-orang yang tahu dan aku adalah orang-orang yang sangat menjaga amanah pada ketika itu. Di sini bukan kita nak lihat yang Nabi Yusuf AS menjual dirinya ataupun membongkar diri, tetapi sebenarnya lebih kepada kita lihat dalam ketika kita ingin menjalankan sesuatu perkara, menjalankan sesuatu tugas, kualiti kita yang kita boleh menjaga sesuatu, yang kita boleh menyelesaikan sesuatu ataupun menjalankan tugas itu dengan baik adalah satu kualiti yang sangat dititik beratkan dalam Islam.
Di dalam Al-Quran contohnya kita telah lihat tadi ayat Al-Quran ataupun peristiwa Nabi Yusuf AS dan juga peristiwa Nabi Musa dan juga Nabi Shu'aib AS. Dan suka saya juga untuk sama-sama kongsikan bila kita sebut tentang amanah, ya, amanah kita sebagai seorang Muslim bukan sahaja pada diri kita, tapi juga adalah amanah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada our surrounding lah, orang sekeliling kita dan keadaan sekeliling kita. Maknanya dalam kita ni menjalankan apa-apa perkara, dalam kita melakukan apa-apa perkara ini harus kita jaga, harus kita selalu ingat di dalam minda, selalu peka supaya kita dalam kita menjalankan tugas, menjalankan apa-apa perkara, kita akan berhati-hati dan kita akan pastikan yang kita menjadi seorang yang amanah, seorang yang menjaga dan menyelesaikan tugas kita dengan baik. Jadi bagi soalan yang tadi saya ditanyakan, apabila seseorang itu tanya kepada saya adakah dia dikira orang amanah atau tidak apabila dia mencuri masa kerjanya untuk dia melakukan salat, jawapan saya baginya adalah antara juga, ya, ciri-ciri untuk menjadi seorang yang amanah, ya, adalah dengan kita mengenal pasti apa yang kita lakukan. Kita tahu, para pendengar sekalian, kita tahu yang menunaikan salat itu merupakan kewajipan kita sebagai seorang Muslim. Dalam masa yang sama kita juga harus tahu dan sedar bila kita ini bekerja, kita ini mempunyai satu pekerjaan, our job is actually an ibadah also, right? Bila kita mempunyai pekerjaan, kita contohnya bekerja sebagai kerani, sebagai clerk contohnya, ataupun sebagai tukang masak, sebagai driver contohnya, ini semua adalah satu amanah bagi kita. Dan apabila kita melakukan kerja, setiap hari kita pergi ke kerja ini adalah satu ibadah juga, adalah satu kewajipan yang harus kita tunaikan, yang harus kita lunaskan, yang harus kita jalankan dengan baik. Jadi jawapan saya adalah, of course, kalau dalam waktu kerja itu adalah waktu yang dia lapang, ya, dia tidak akan menyusahkan sesiapa, apabila dia keluar sebentar untuk melakukan solat, ia tak jadi masalah. Tapi kalau tidak, saya menyarankan kepadanya untuk bahagikan waktu lunch dia atau waktu rehat dia. Setengah jam untuk dia makan, lagi setengah jam untuk dia solat. Maknanya tadi kan 12 sampai 1 dia waktu dia lunch. Jadi saya kata mungkin 12.30 sampai 1 lunch, lepas tu balik kerja, lagi setengah jam boleh dia keluar lagi untuk dia solat, kalau kerjanya mengizinkan dan majikannya mengizinkan. Sangat penting bagi kita untuk faham apa yang kita lakukan, untuk kita tahu yang kerja itu juga adalah satu amanah, solat itu juga adalah satu kewajipan, dan sangatlah tidak wajar apabila kita mencampur adukkan dan kita mengurangkan, ya, skop ataupun nilai sesuatu perkara itu dengan satu perkara yang lain. Maksudnya tadi ibadah dan juga dengan pekerjaan kita. Dua-dua adalah kewajipan yang perlu kita sama-sama jaga, untuk sama-sama kita dapat melaksanakan amanah kita sebagai hamba Allah dan juga amanah kita sebagai sesama manusia. Jadi mari sama-sama para pendengar sekalian, mudah-mudahan sedikit perkongsian kita hari ini dapat kita ambil iktibar ataupun dapat kita ambil mutiaranya sedikit. Yang menjadi seorang amanah itu adalah tuntutan sebagai orang Islam, dan menjadi seorang amanah itu tidak sepatutnya dilihat hina, tetapi harus kita muliakan. Untuk menjadi seorang yang amanah harus kita memberi emphasize, ya, dalam kehidupan kita untuk menjadi seorang amanah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyintai kita, menyintai amalan-amalan kita, dan seterusnya kita menjadi dalam golongan hamba-hambanya yang sentiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala.